Hari ni kita start lah untuk heat, revision untuk heat lah haba. So kita tengok dulu soalan. Diagram 13 shows a thermometer. Okay, which modification will increase the sensitivity of the thermometer? So kita punya goal kita nak increase sensitivity. Sensitivity maksudnya dia boleh can detect small changes. That's what we mean by sensitivity. So kalau kita nak increase sensitivity, maksudnya kita nak increase small changes yang dia boleh detect lah. Maksudnya dia punya perpuluhan tu, dia punya decimal point tu. Kita nak increase decimal point. So how we gonna do that? Adakah kita nak kena guna longer capillary tube? Adakah kita nak kena guna longer capillary tube? Tak, sebab capillary tube ni kalau dia longer, maksudnya dia boleh measure lagi banyak temperature lah. Tapi dia bukan nak detect small changes. Yang tu maksudnya nak increase range. Increase range of temperature. Range of temperature. So this is not the correct answer lah kalau kita nak tambah panjang capillary tube tu. Dia hanya menyebabkan pertambahan julat suhu itu, bukannya menambahkan titik perpuluhan lah. So kalau B, using a glass stem with thicker wall. Thicker wall glass stem, is it true untuk menambahkan titik perpuluhan? Tak, yang ni hanya untuk menambahkan accuracy. Accuracy dengan sensitivity is different thing. Accuracy maksudnya apa yang kita measure tu sama tak dengan yang suhu sebenar. Itu maksud accuracy. So kalau kita guna thicker wall untuk glass stem ni boleh lah, sebab kita nak avoid heat loss ataupun avoid heat absorb from the surrounding lah, except from this part je. Part yang ni saja yang kita nak ada heat absorb, heat release. Part yang lain kita tak mau kan. So kita nak kena guna thicker wall lah, glass stem tu. Okay, using bulb with thicker wall. Yang ni pun tak boleh juga. Yang ni sebenarnya kita kena guna thinner wall untuk increase accuracy lah. Kalau dia tanya soalan increase accuracy, kita kena guna thinner wall sebab easier tu absorb heat ke, easier for heat exchange to occur, mudah untuk haba diserap dekat bulb ni, maka dia naik cepat. Okey, kalau yang kita kata nak increase sensitivity, kita kena guna yang ni, perkataan aja narrower, halus capillary tube ni. Maksudnya dia tak tebal, dia punya dalam dia ni yang mengisikan mercury ni dia tak tebal, dia kena nipis. Sebab bila nipis, bila dia naik sikit, kita boleh detect sikit benda dia. Kalau dia naik banyak, kita boleh detect banyak. So it depends on the decimal point lah at the end. So ia adalah menyebabkan increase of sensitivity lah. Kalau kita buat dia tebal, dia punya dalam ni, salur dalam ni lebar, dia lambat naik. Mercury ni dia lambat naik, maka kita tak tahu dia sensitivity dia tu macam mana. Maksudnya kalau ada 0.1 degree Celsius, dia tak naik-naik lagi. So yang tu tak sensitif lah kan, sebab dia lambat naik. So kemungkinan nak bagi naik satu takuk, dia kena 1.0 degree Celsius baru dia naik satu takuk. Sebab dia kena isi spaces yang lebar tu, yang dalam ni, sebelum dia boleh naik, boleh kembang lagi jauh lah. Tetapi kalau kita narrowkan dia tak perlu isi banyak space, dia dah boleh naik satu takuk. So this is the correct answer lah, narrower. Ingat, narrower for sensitivity, thinner ke thicker wall ke untuk accuracy. Okay, lagi satu kita boleh increase size of bulb ni, size of bulb untuk accuracy juga, sebab kita boleh isi more mercury inside the bulb ni. Kita boleh banyak isi mercury supaya dia boleh pergi lagi jauh ke. So that's this different thing lah. But this question ask for sensitivity. Okay, boleh? Faham? Okay.
So kita tengok the next question. Diagram 14 shows a heating curve for a solid substance. So maksudnya dia start daripada solid. So ingat, dia start daripada solid. Heat absorb to overcome bonding of molecules. Absorb. Okay. Lepas tu overcome bonding molecules. Maksudnya dia dekat sama ada melting point ataupun boiling point lah. Bila heat absorb to overcome bonding molecule, temperature not increase. Constant lah, not increase. Not increase ataupun not decrease. Temperature constant. Sebab apa temperature constant? Sebab dia nak overcome bonding molecules, not increase kinetic energy. Not increase kinetic energy. So ada dua sebab lah kenapa temperature tu constant. Sebab heat is used to overcome the bonding of molecules but not used to increase kinetic energy. Sebab temperature is depends on kinetic energy lah, represented by kinetic energy. Higher kinetic energy, higher temperature. So in this case, the answer should be the constant part lah, Q dengan S. So Q dengan S, B. So boleh, senang je lah soalan ni. Okay, so kita tengok next. Diagram 15 shows a pot of hot rice which is covered with an airtight lid and left to cool. Why is it difficult to lift the lid when the rice is cold? Kenapa kita rasa lid ni, penutup ni berat sikit bila kita nak angkat dia lepas nasi ni dah sejuk? Kenapa? Water vapor condenses on the lid. Adakah ini benar? Condenses. Okay, so kita, kalau condenses ni maksudnya daripada gas ke liquid. Okay, so kemungkinan lah yang ni boleh jadi. Sebab liquid is heavier than gas. So kemungkinan liquid yang melekat dekat penutup ni berat kan. So dia dah angkat sedikit berat lah. Kemungkinan lah. So yang ni kita kata kemungkinan jawapan dia. The number of air molecules in the pot has decreased. Betul ke ni? The number of air molecules in the pot has decreased. Number. Yang ni salah lah, sin. Sebab tak ada air molecules yang boleh escape. Bila kita tutup, mana ada tempat dia boleh escape. So dia same number lah. The adhesive force between the water molecules and the lid is strong. Adhesive ni maksudnya daya lekat dia tu, melekat. Air tu melekat dengan lid tu, kuat. Yang ni pun tak berapa betul lah. The air pressure inside the pot is lower than the atmospheric pressure. Is this true? Yes. Sebab apa yang ni true? Sebab temperature low, pressure low. This is what law? Pressure law. Yang ni kalau syllabus lama panggil pressure law lah. Kalau syllabus baru dia ada nama lah, Gay-Lussac law. Nama dia Gay-Lussac law. Gay-Lussac law. This is the new name for this law. Kalau yang form 5 sekarang, nama dia pressure law lah. Tak payah guna Gay-Lussac law tu. Tapi kalau form 4 memang kena guna ayat ni lah. Nama dia yang baru. Okay, this is correct lah, D ni. So A ni kurang tepat lah. Sebab walaupun air tu melekat dekat lid tu, lepas dia condense, tapi dia masih lagi tak cukup untuk menyebabkan penutup tu rasa berat lah. Sebab liquid tu walaupun dia berat daripada gas, tapi dia, orang kata apa, dia punya significance dia tu, dia punya contribution dia tu terhadap overall mass is low compared to air pressure. Air pressure lagi kuat. Air pressure atmospheric pressure lagi kuat lah, ditolak. Atmospheric pressure tolak, tekan penutup tu. Sebab pressure dalam lower kan, lower pressure. Yeah. So PATM higher. So it's harder for us to lift up the lid lah. Okay, so kita tengok the next question. Diagram 16 shows a metal spoon immersed in cup of hot tea. Thermal equilibrium is reached when temperature of metal spoon equal to temperature of tea.
Betul. Mass tak ada kaitan. Tak ada. Volume pun tak ada Tak ada. kaitan. Yang ni lagi lah tak ada kaitan. A jawapannya. When thermal equilibrium, dia mesti berkaitan dengan temperature. Temperature. Lagi satu, dia mesti berkaitan dengan net heat flow. Heat flow. Net heat flow, there is no net heat flow lah. No net heat flow. Kalau dia cakap heat flow saja, same. Dia berbeza. Dia tak boleh kata no heat flow. No net heat flow baru betul. Kalau heat flow, dia ada heat flow tapi dia same. Arah dia siap sama lah. Dua-dua belah. So kena alert lah. Ayat dia tu kadang-kadang kita kata cikgu ni macam jawapan tak ada je. Satu kata no net heat flow kan. Contoh A dia kata no net heat flow. B dia kata no heat flow. So lagi kata cikgu dua-dua ni sama je jawapan dia kan. Tak sama. Net tu maksudnya bersih, dah tolak tambah tolak semua kosong. Tu maksud dia. Kalau heat flow ni belum bersih lagi, kita baru nak compare heat absorb dengan heat release. Heat absorb is the same as heat release. Tu maksudnya. Okay, boleh? Boleh. Tu jawapan dia A lah. Okay, diagram shows a process of change of state in which process A, B, C or D, latent heat of vaporization absorb. So vaporization mesti ada dekat bahagian steam lah dengan water. Bila absorb, maksudnya dia sejuk ke dia panas? Panas. Dia panas. Maka dia akan jadi B lah. Okay, boleh? Yang D ni release. D ni release. B ni kita panggil boiling ataupun evaporation. Selalu boiling lah. Yang D ni condensation. Condensation. Okay, yang A dan C ni latent heat of fusion. Lain lah fusion dengan vaporization. Okay, specific heat capacity of water is 4200. This means that 4200 joule heat energy is required to change temperature of 1 kilogram water by 1 degree Celsius. Ice, yang B ni ada ice, salah. Yang ni steam, salah. Yang ni ice, salah. So jawapan dia A lah. Okay. Diagram 11 shows how a body temperature of a baby is measured by a doctor. So guna clinical thermometer lah. The reading of clinical thermometer is taken after few minutes. Kenapa kita kena nak buat dia, nak ambil suhu ni, kita kena biar lama sikit. Sebab to ensure the net rate of heat flow is 0. Bermaksud thermal equilibrium. This is the same as thermal equilibrium. Tadi saya dah cakap dah, thermal equilibrium ada 3 benda je boleh cakap. Satu cakap pasal temperature, satu cakap net heat flow, satu lagi cakap pasal heat flow. So yang ni bukanlah, kalau not occur salah lah. Amount of heat transfer from baby to clinical thermometer and vice versa is not equal. Ni salah, dia kena equal. So A jawapannya. Okay, so next, calculate the time taken by a 800 watt immersion heater to change 1 kilogram of ice at 0 degree Celsius to water at 60 degree Celsius. So kita kena ingat dia start daripada ice. So dia start daripada ice pergi kepada water. Lepas tu daripada water kita pergi water lagi, tapi water ni hangat sikit lah. So bila ice nak pergi ke water, kita guna latent heat of fusion. Bila water nak pergi water yang hangat sikit, kita guna heat capacity. So dia kata hitung masa, time kan, time 800. So PT, sebab yang ni adalah heat kan, Q equal to PT, power darab time, equal to MLF tambah MC delta theta. Okay, MC theta lah maksudnya. So kita nak time, kita susun balik. T equal to
MLF tambah MC delta theta kan, bahagi power. So M adalah sama, depa datang daripada benda yang sama. Air kan, air ni air beku ni air biasa tapi datang daripada amount yang sama lah, so kita boleh factorize M. So LF tambah C delta theta kan, bahagi P. So mass ada tak dia bagi? Ada, 1 kilogram. LF specific latent heat of fusion 3.4 darab 10 kuasa 5 tambah C 4200 darab dengan delta theta 60 tolak kosong. 60 tolak kosong 60 lah. Lepas tu bahagi dengan power kita 800. So dapat berapa? 740. 800 740 second. Okey, boleh dapat? Boleh faham cara nak kira? Faham. Okey. So ingat, dia kena berhati-hati nak jawab ni. Dia bukan daripada ais terus kepada air hangat. Dia kena go through latent heat of fusion dulu. Ais tu kena lebur dulu. Lepas tu dah lebur baru naikkan suhu. So ada 2 step lah. Okay, 21. Which of the following graph shows the relationship between the volume and absolute temperature? Fixed mass at constant pressure. So what is the law? The name of this law? Volume dengan temperature. Charles law. Okay, so kalau guna absolute temperature, dia adalah directly proportional. So jawapan dia D. Kalau dia guna theta, theta ni in degree Celsius lah. Kalau temperature, absolute temperature ni Kelvin. Kalau Kelvin tadi, dia mesti directly proportional. Tapi kalau guna degree Celsius, jawapan dia C. Dia lain lah. Sebab kita boleh extend ni, extrapolate untuk dapat negatif 273 tu. So in this case the answer is D lah, sebab guna absolute temperature. Okay, yang A dengan B ni memang salah tu boleh lah. Okay, diagram 12 shows the cooling curve of naphthalene. Okay, at which stage the substance is in solid state and liquid simultaneously. Yang ni berlaku dekat freezing point. Sebab apa dia freezing point? Freezing point ni sama dengan melting point lah, tapi saya pilih freezing point specifically sebab dia kata cooling curve. Maksudnya penyejukan lah kan. Maka kita kena guna perkataan freezing point lah. So dekat mana ada freezing point dekat sini? Dekat bahagian N dan O. Okay. Sebab apa freezing point dekat N dan O? Dia mesti temperature constant. Tapi dia punya reason dia bukan to overcome bonds of molecules, tapi untuk apa? Apa reason dia? Kenapa temperature constant? Heat release to surrounding is the same ataupun balance is the same with heat release to form bond of molecules. That is the reason lah. Heat yang telah terbebas di persekitaran sama dengan heat yang dibebaskan untuk membentuk ikatan. Nak rapat balik kan, tadi jauh, sekarang nak rapat balik, nak membentuk ikatan lah. So yang tu the reason lah, dia bukan to overcome bond of molecules. Okay, so the answer is B lah in this case. Okay. Next, diagram shows P is in thermal equilibrium with Q and Q is in thermal equilibrium with R. So if the temperature of P is theta P, temperature of R is theta R, which of the following statement is correct? So bila thermal equilibrium, maksudnya temperature dia sama.
Tadi soalan kata P sama dengan Q. Manakala Q sama dengan R, maka P dengan R ni sama lah. Dia macam ayat dia tu, dia macam nak bagi kita menyambungkan clue-clue yang dia bagi tu. Tak kisah ada berapa banyak pun benda, kalau semua dalam bersentuhan ataupun kita panggil thermal contact, lepas tu mereka ni semua thermal equilibrium pula, maka semua benda-benda tu yang thermal contact tu adalah temperature dia sama. Okay. Next. Diagram shows two blocks M and N of equal masses. Initial temperature are being heated with the same amount of heat energy. So yang ni ayat dia pelik sikit. Equal masses and equal initial temperature lah. Itu maksud dia. Equal masses and equal temperature. Okay. Lepas tu dia dipanaskan with the same amount of energy. Okay. It is observed that M is hot faster than N. This observation is due to, okay, yang ni maksudnya kalau mass dah sama, temperature asal pun, initial temperature pun sama, lepas tu heat energy pun sama, maka yang berbeza adalah Specific heat specific heat capacity lah. So kalau M ni hot faster, dia smaller ke dia larger heat capacity? Smaller. Sebab apa? Kita boleh fikir dia smaller. So saya bagi tips lah. Ingat kita ada van, kita ada bus. So ada orang duk beratung kat luar, dua kenderaan ni lah kan. Siapa yang penuh dahulu, van ke bus? Van penuh dahulu. Maksudnya van panas dahulu. Orang ni kita fikir dia heat lah. Dia heat. Satu orang satu heat masuk. Contohnya lah. Tetapi siapa yang lambat, kalau kita nak keluarkan orang tu balik, siapa yang paling lambat sekali nak kosong? Bus. Maksudnya dia lambat cool. Kalau kita macam waktu exam kan kita gabra kan, kita tak ingat smaller tu macam mana, bigger tu macam mana, heat capacity tu ingat van dengan bus. Capacity tu maksudnya muatan. Kita boleh fikir lah, van ni muatan dia sikit je, bus ni muatan dia banyak. Maka van ni cepat penuh, bus ni lambat penuh, tapi dia boleh fill banyak heat kan, dia boleh store banyak heat. So in this case, jawapan dia tak ada kaitan dengan density. Density ni untuk tajuk pressure tu boleh lah kan, buoyant force tu. So ni tak ada kaitan lah. AB ni specific heat capacity less than N. Is this true? Yes. Tadi kita kata M hot faster kan, M hot faster, so dia kena smaller lah. So D is wrong. So jawapan dia C. Okay. Next, the latent heat of fusion of substance is the quantity of heat required to separate, salah, increase the kinetic energy of molecule, salah, dia bukan increase kinetic energy. Increase temperature of substance pun salah. Ada tak jawapan D? Tak ada jawapan D. Maka kita tengok A tadi kita kata tu. Separate the molecules in the solid substance so that they are free to move. Okay, yang ni maksudnya bukan separate lah, ni kena increase the distance. Separate ni bagi saya maksudnya kita macam nak pisahkan satu molekul pergi tempat lain, satu molekul pergi tempat lain. Salah lah maksud separate tu, faham tak? Dia macam kita nak, contoh kita ada pasir dengan ayak kan, kita nak pisahkan pasir dan ayak tu. Tu boleh kita guna separate. Yang ayak dia payah, ayak dia ni pelik sikit. Dia kena tulis increase the distance between the molecules so that they are free to move. Maksudnya daripada solid ke liquid. Tu maksud dia lah. Itu. Separate tu bagi saya kurang diterima dalam ayat ni. Dia kena tulis increase the distance. Kita tak pisahkan, dia masih ada, cuma dia jauh-jauh sikit. Dia masih ada. Okay, next, the air pressure in the tire of a car 210 kilopascal, initial temperature 25 degree.
After long journey, air temperature increase to 35. What is the air pressure of tire after the journey? So this is what law? Pressure law. Kalau form 4 nama dia J-Luzak law lah. J-Luzak's law. So P1 T1 equal to P2 T2. So dia suruh cari P2. So P2 bawa mai sini lah. P2 sama dengan P1 over T1 darab T2. So kita masuk dulu nilai. P1 kita 210. T1 kita 25 tapi kena tambah 273. Yang ni selalu lupa. Mestinya 35 tambah 273 jugalah. Jangan lupa nak tambah 273 sebab dia kena absolute temperature. So kalau kita kira ni, kita akan dapat tu 217 kilo Pascal. Okey, dapat tak 217? Dapat. So cuba fikir, cuba kita buat kalau kita tak tambah 273. Cuba tengok kod ada tak jawapan dia ni. 210 bahagi 25 darab dengan 35 tu. Ada tak jawapan dia tu? Ada kan. Tu maksudnya soalan ni suka nak buat macam tu, nak bagi track. Kemungkinan ramai akan jawab C lah kalau dia lupa nak tambah 273. Selalunya lah soalan ni memang selalu tipikal dia macam tu lah kesilapan dia. Dia lupa nak tambah 273 ataupun dia dah tambah dah. Cuma soalan minta temperature dalam degree Celsius pula kan. Dia lupa nak tolak 273 lah sekali. Itu salah satu jugalah kesilapan dia. Okay, diagram 11 shows a mercury thermometer which has not calibrated. The length of the mercury column in the thermometer is 2.5 cm and 60 cm at 100 degrees Celsius. So when the thermometer is placed in hot water, the length mercury is 40. What is the temperature of hot water? So yang ni panjang dia ni kita buat ratio sajalah kalau tak ingat formula tu kan. Formula dia macam ni sebenarnya. Length theta tolak length 0 bahagi length 100 tolak length 0 barat 100 degree Celsius lah untuk dapatkan theta kan. Tapi kalau tak ingat, kita buat ratio saja. So 40 kena tolak dengan 2.5 lah sebab 0 dia start daripada sini, dia bukan start daripada bawah ni kan. So kena tolak 40 tolak dengan 2.5. Lepas tu 100 pula. Kita nak per dengan 100. So 100 kena tolak dengan 2.5 jugalah. 100 tolak dengan 2.5. Lepas tu baru darab dengan 100 balik. Untuk dapatkan berapa takat lah. Yang ni nak kira berapa dia punya sengat. Yang ni nak darab berapa dia punya bacaan dia lah. 40 tolak 2.5 bahagi 100 tolak 2.5. Lepas tu darab dengan 100 kita akan dapat 65. Saya ni silap apa? Bukan 100 ni, 60. Silap ni 60. Kat sini 60.0. 60 tu kenapa tu? 60 sebab length of 100 kan 60. Saya silap, saya bubuh 100 tu. 100 tu bacaan dia. Dia nak length 100 60 lah. Akan dapat 65.2. 65.2. Boleh pula saya buat salah kat bawah tu. Okay, so 65.2 degree Celsius. Okay, so dia pikat logik je lah ni soalan ni. Sebab dia punya formula ni tak diberi dalam SPM. Sebab kita boleh pikat logik. Kita nak temperature tu sekarang ni dekat 40 cm. Tapi 40 cm kita ni daripada bab. Zero kita bukan daripada bab ni kan. Dia kena tolak lah 2.5 ni untuk dapatkan length yang sebenar dia ni. Lepas tu yang 100 pun start daripada bab. So kita kena tolak jugalah 2.5 tu untuk dapat length banyak ni. So berapa ratio length ni dengan length ni, nampak tak? Mewakili berapa banyak degree dia.
dapat ratio belum tentu lagi dapat degree Celsius lah. So kita kena darab 100 untuk dapatkan the exact value of temperature. Tu dia punya logik pengiraan dia. Sebab ramai mesti punya hafal macam ni saja tapi dia tak faham pun benda yang dia buat tu. Yang boleh salah theta ni dia boleh buat benda lain, dia buat bubuh 60 kat theta lah. Yang L0 ni dia buat benda lain sebab dia tak faham apa yang dia nak buat sebenarnya. Okey, boleh? Dia sebenarnya dia compare length je. Compare length bukan bagi degree Celsius. Kita kena darab 100 lah sekali untuk dapat degree Celsius. Okay, so next diagram 13 shows a metal cylinder of mass 6 kg, specific heat 400. What is the temperature rise of the cylinder 10 second after the heater is switched on? So Q sama dengan MC delta theta kan. So Q kita sekarang ni PT, MC delta theta. So dia nak delta theta lah. Rise of temperature tu maksudnya delta theta betul. So PT equal to MC. P kita 1000, time kita 10 seconds. So ingat kadang-kadang dia bagi 10 minutes. Maksudnya kena tukar seconds. So berhati-hati. Tapi in this case dia memang bagi second lah. So mass kita 6.0 400 untuk specific heat capacity. Kalau kita darab semua tu dan bahagi, kita akan dapat 4.2 degree Celsius. Dia naik sebanyak 4.2. Okay. An experiment is carried out to investigate the change of pressure with temperature of feed mass of gas in conical flask. To change pressure dengan temperature. So this is pressure law lah. Pressure law ataupun GZ law. Okay. So which of the following graph show the correct relationship between pressure dengan temperature? Dia tak kata dekat sini absolute temperature, betul? Maka kita assume degree Celsius. Dan kita tengok pun axis dia semua degree Celsius. Kalau dia tak sebut absolute temperature, kita boleh assume degree Celsius. So dia bukan linear directly proportional. Dia bukan yang ni dan dia bukan yang ni, dia mesti yang ni. Sebab kita boleh extrapolate kat belakang untuk negatif 273. Okay, absolute temperature tak ada negatif. Tu maksud dia lah. Okay. Next, on a hot sunny day by the beach, the sand feels very hot while the seawater remains cool. Which concept best explains this occurrence? Maksudnya sand dengan water tu dapat heat sama daripada sand kan, tapi kenapa sand tu lagi panas rasa dia? Water tu sejuk je. Maka konsep dia adalah specific heat capacity. Dia kena fikir macam tu lah. Fikir macam tu. Dia bukan thermoequilibrium lah, sebab temperature lain. Kalau thermoequilibrium maksudnya temperature sama. So ni specific heat capacity lah. Okay, diagram 15 shows the pressure of car tire 210 dengan 33 degree Celsius. After long journey, temperature increase to 57. What is the new pressure? Volume of air does not change. So ni pressure law lagi, sama je lah. P1 T1 sama dengan P2 T2. Tapi kita nak P2 T2 buat macam ni. P2 equal to P1 T1 darab T2. So kita plug in. P1 kita 210. T1 kita 33 tapi kena tambah 27. Jangan lupa lah. Yang ni pun T2 ni pun 57 kena tambah 273, tambah bukan darab, tambah 273, kita akan dapat Dua, 226.5 kilo Pascal. Okay, boleh? Okay. So soalan pressure law ni selalu keluar lah. Yang tire ni, kalau tire ni selalu keluar. Okay. Diagram 12 shows 20 gram
of milk at temperature 10 degrees Celsius being poured into a glass containing 50 gram coffee, temperature 60 degree Celsius. What is the final temperature of the mixture? Soalan final temperature mixture ni selalu student tak reti nak buat. Tapi sebenarnya konsep dia heat release by coffee, sebab kopi panas kan, mesti sama dengan heat absorb by the milk, sebab milk sejuk. Maksudnya kita guna konsep thermal equilibrium. Sebab at the end bila dah campur dua-dua suhu milk dengan kopi tu dah sama lah. Sebab heat yang daripada kopi dah masuk dalam milk, milk pula absorb daripada kopi. So kopi ni dia sejuk sikit. So tadi kopi start 60 degree Celsius, dia kemungkinan akan jadi bawah 60 degree Celsius lah. Kalau yang milk tadi 10 degree Celsius, dia akan jadi atas sikit daripada 10 degree Celsius. Tapi nak tahu berapa banyak bawah, berapa banyak atas, kita kena tengok ratio dia punya mass. So kat sini mass coffee 50, mass milk 20. So 5 2 lah, 5 to 2. Maksudnya apa? Kopi lagi sejuk ke ataupun milk lagi panas? Milk lagi panas. Sebab apa milk lagi panas? Sebab dia sikit, dia dapat heat lagi banyak daripada kopi. Kopi banyak kan, kopi boleh supply heat banyak kepada dia. Maka kita akan dapati milk akan lagi tinggi, sangat-sangat tinggi berbanding kopi punya penurunan suhu lah. So kita tengok jawapan yang pertama, between 20 and 70. So 20 dengan 10 naik 10 je kan. So kita kata tambah 10. 70 betul ke 60 ke 70? Dia turun. Salah, dia kena turun. So A ni salah siap-siap dah. So between 5 and 30. So 10 turun 5. Salah. Alah. Ni pun 10 turun 5 juga. Maka jawapan dia yang ni lah, 10 ke 60. Dia tak ada pilihan lah antara 10 ke 60. Dia tak bagi tahu 10 naik berapa banyak, 60 turun berapa banyak. Tak apalah, tapi kita dah buat dah tadi. Kita kata milk tu lagi banyak naik dia daripada turunnya kopi. Sebab nisbah dia 5-2 lah. Okay, next. When the gas in airtight container is compressed, what will remain unchanged? So yang ni law apa? Kita ada airtight container, maksudnya temperature dia sama lah. Kita tak cakap pasal temperature kan kat sini. So apa yang kita buat, kita increase pressure. Sebab kita compress kan, kita increase pressure. So apa yang kita nak kena apa dia punya result dia? Volume reduce. So this is Boyle's law. So kita kena fikir lah. Dia tak cakap pasal temperature. Jangan assume temperature tu increase decrease. Assume same kalau dia tak cakap lah. So kat sini apa yang tidak berubah, salah satunya temperature lah. Satu lagi adalah mass. Mass of gas tu tak berubah. Ataupun number of particles. Number of particles. Sebab dia airtight. Maksudnya particle tak boleh keluar. Particle duduk dalam tu je lah. Bilangan partikel yang sama daripada sebelum kompres dengan selepas kompres. So kita kata kat sini A, gas pressure salah lah. Gas pressure akan naik, number of particles same, average kinetic energy of the particles, this is temperature, the frequency of collision between particles and the walls, yang ni salah, dia akan increase. So antara B dengan C yang mana lagi tepat? Jawapan dia B lagi tepat. Average kinetic energy, yes, this is temperature. Kita tadi kata temperature same kan. Tetapi bila kita compress, pressure pula increase. Bila pressure increase, kemungkinan temperature akan naik sikit, tak banyak, sikit. Maka kita tak boleh katalah C ni sebagai jawapan yang paling tepat. Tapi sebenarnya temperature pun tak berubah juga. Kalau nak ikutkan Boyle's law ni, temperature pun tak berubah. Dari satu, average kinetic energy. Dia tak cakap pasal temperature terus. Dia cakap kinetic energy dulu. Yes, kinetic energy increases sebab partikel rapat-rapat. Dan dia punya collision dia banyak. Kan? Collision dia lagi banyak. Collision dia banyak, maka kinetic energy dia lagi banyak lah. Okay.
So jawapan dia B. Which graph show the relationship between pressure and volume? So this is Boyle's law. Boss law. So pressure and volume, pressure is inversely proportional to Proportional. volume. So kalau graf P dengan 1 over V, yes, dia akan jadi directly proportional. Tapi kalau P dengan V saja, dia akan melengkung. Mostly. So yang ni lah jawapan dia. T. Yang ni mesti 1 over V, baru dia jadi macam ni. Yang ni semua salah lah. Okay. Diagram shows cold meat being poured into hot coffee. Which statement is correct? When the mixture is at thermal equilibrium, temperature mixture lower. Salah. Salah. Dia kena higher sikit daripada cold. Temperature mixture higher than hot coffee. Salah. Dia kena lower. Net rate. So ada perkataan net, maksudnya dia kena zero. Ada tak perkataan zero? Tak ada. Net lagi zero. So dia jawapan dia. So ingat, net zero. Kalau heat transfer saja, maksudnya dia same. Kena same. Okay. Shows pizza in an oven. Which statement correct? Thermal equilibrium lagi. So kita check. No net heat flow, maksudnya zero lah. Betul. Net the heat flow zero. Salah. Kalau tak ada net, sama. Salah. Sama. The quantity of heat energy same as the oven. Salah lah ni. Salah. Tak ada kaitan quantity heat tu. Dia kita cakap pasal heat flow. Dia tak ada cakap pasal heat quantity. Rate of change of temperature. Change of temperature pula. Salah. Yang ni kita cakap dari segi specific heat capacity. Maksudnya temperature cepat naik ke cepat turun, rate of change lah. Itu specific heat. So jawapan dia okay. Diagram 18 shows the formation of sea breeze. Sea breeze berlaku waktu malam ke waktu siang? Siang. Daytime. Maksudnya datang daripada sea. Bila datang daripada sea, pressure dekat laut tinggi, pressure dekat darat lower. Sebab pressure dekat laut dia tinggi, dia boleh tiup ke darat. So bila pressure tinggi dekat laut, dia punya suhu macam mana pula? Lower. Yang ni higher. Dia lain. Dia bukan pressure law. Kan pressure law kita kata higher pressure, higher temperature, betul? Tak, yang ni bukan pressure law. Sebab apa dia tak boleh guna pressure law? Sebab dia bukan dalam closed container. Dia adalah open. Kan? Dia punya surrounding dia tu open. Dia bukan closed container. Kalau closed container, fixed mass, fixed volume betul. Baru boleh pressure naik, temperature naik. Tetapi disebabkan dia open, dia bukan dalam container, maka dia bukan fixed mass. Maksudnya udara datang daripada banyak-banyak tempat boleh. Maka dia bukan lagi pressure law. So the concept specific heat capacity lah in this case. So which statement is correct? The speed of cool air is higher than the speed of hot air. Ada kaitan ke speed ni? Tak ada kaitan lah dengan kita punya perbincangan kita ni. Density of air above land is higher. Salah, dia lower. Sebab hot air, molekul dia jauh-jauh. Kalau kita ada container, molekul dia jauh-jauh, maka density dia lower lah. Dia tak rapat-rapat. Density higher maksudnya molekul rapat-rapat. So kalau dia jauh-jauh, dia density lower. Dekat sini density higher lah dekat sini. Temperature of land becomes smaller than seawater. Salah, higher lah kan. Specific heat capacity of seawater is higher. Betul. Specific heat capacity higher maksudnya dia lambat panas. Maksudnya temperature dia lower lah. Temperature dia lower, higher pressure. So dia macam ni. Nak explain sea breeze untuk paper 2 essay, dia cakap mula-mula specific heat capacity higher. Lepas tu temperature lower. Lepas temperature lower, density higher. Bila density higher, pressure higher. So dia punya turutan dia tu kena betul lah. Okay, so jawapan dia dadu.
Okay, next. This graph shows relationship between pressure dengan absolute temperature. Maksudnya directly proportional. Sebab ini dalam Kelvin. Directly proportional. So ni bukan, dan ni bukan. Ni simple je lah. Simple. So diagram 21 shows 0.16 kg of water at temperature 60 degrees Celsius being poured into a glass filled with ice at 0 degrees Celsius until it is fully melted. What is the mass of the ice that melts? Maksudnya situasi ni mula-mula kita ada ice banyak dalam ni. Lepas tu kita tambah air panas. Kita tambah cukup-cukup sampai ais tu semua lebur. Lepas tu baru kita stop tambah. Tu maksud dia. So kita punya situasi ni kita panggil heat absorb mesti sama dengan heat release. Heat absorb daripada siapa? Heat absorb daripada hot water. Ice daripada apa? Ice absorb daripada hot water. Heat release pula adalah release daripada hot water kepada ice kan. So heat absorb ni datang daripada ice, heat release ni untuk hot water. Tapi kalau terbalik pun tak kisahlah sebab dia formula MC theta untuk yang hot water, ice pula L. So yang ni adalah MLF, yang ni adalah MC delta theta. So mass tak sama dekat sini. So kita tak boleh cancel out mass. Tapi kita nak cari mass ice. So kita susun balik mass ice sama dengan mass water ni MC delta theta bahagi dengan latent heat fusion. So mass water 0.16, C water adalah 4200, delta theta is 60 to 0. Sebab apa 60 to 0? Kenapa saya pilih 60 kepada 0? Rasanya water tu Sebab ice to melt. Sampai ice to melt, ice tu tak increase temperature. Ice to melt, maksudnya dia masih lagi 0 degree Celsius. Cuma 0 degree Celsius water, bukan 0 degree Celsius ice dah. Tu maksudnya. Maksudnya hot water tadi kalau dia nak achieve thermal equilibrium, dia mesti 0 jugalah. Sebab kita tambah sampai betul-betul dia melt. Maksudnya water pun dengan ice tu semua dah jadi thermal equilibrium dah lah. So last kali mereka dua-dua 0. Maksudnya LF tadi adalah 3.36 darab 10 kuasa 5. So kalau kita calculate, kita akan dapat 0.12 kilogram. Okey, boleh? Boleh. So yang ni bukan MC theta, theta. Yang ni adalah ML dengan MC theta. Cuma yang kita kena pay attention tu theta dia tu 60 tolak kosong lah. Walaupun dia tak bagi final temperature dia berapa, tapi kita assume ais tu lebur dan dia tak naik suhu. Dia just lebur saja. Maksudnya masih lagi 0 lah. Masih lagi temperature constant. Okay. So next, diagram 16.1 shows a dented ping pong ball, volume 30. Shows the ping pong ball inflated to 38 after being placed in hot water, temperature 100 degrees Celsius. This is what law? Charles law. Sebab volume dengan temperature lah. Volume dengan temperature. So dia suruh cari initial temperature. So T1 lah. So nak cari T1 equal to V1 divided by V2 T2. Ni bukan T1, T2. So masukkan V1 kita 30, V2 kita 38, T2 kita 100 tapi kena tambah 273 juga. Kena ingat temperature kena tambah 273. So kalau kita kira, kita akan dapat 294.4
0.47 Kelvin. Kelvin. Tapi jawapan dalam degree Celsius. So tolak 273 lah. Kita akan dapat 24.7 degree Celsius. So jawapan dia A. Ni yang saya cakap tu, lupa nak tolak 273. Nasib baik lah tak ada jawapan tu. Kan, nasib baik tak ada jawapan dalam ABCD ni. Kalau ada, mesti sah-sah dah bulat 294. Okay. Next, which of the following liquids A, B, C or D can be used in thermometer to measure negative 50 sampai 50? So maksudnya, kalau temperature kita nak daripada negative 50, dia tak boleh beku lah time negative 50 ni. So kita check, freezing point dia kena lagi lower daripada negative 50. So this is correct, this is wrong, this is wrong, this is wrong lah. Manakala kalau nak ukur 50, boiling point kena higher daripada 50. Betul, 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 betul. So jawapannya B. Okay, boleh? So kita kena macam tu lah fikir dah. Freezing point kena lagi bawah, boiling point kena lagi atas. Okay. Diagram 17 shows the specific heat capacity of materials Rs and T. Which of the following pair is most suitable for making the base and handle? Base nak higher ke lower? Base kena lower. Yes, base kena lower, handle kena higher. So base yang paling lowest is R, yang paling highest is T kan. So R, yang ni nak T. Senang lah, jawapan tu A je. Okay, boleh? Boleh. Okay, diagram 18 shows temperature time graph of liquid from its melting point. The liquid is heated by using 0.4 kilowatt heater. The mass of liquid is 0.4 kilogram. What is the specific heat capacity of liquid? So Q equal to MC delta theta. So kita nak okay, Q kita PT lah. PT MC delta theta sebab dia bagi dalam power and time. So kita nak cari C kan. C equal to PT divide by M delta theta. P kita 0.4 kilowatt. 0.4 kilowatt equivalent to 400 watt. Kena tukar watt lah. Time kita boleh ambil daripada 10 ke 40. So berapa jumlah masa dia? 30. Okey, kita ambil daripada 10 ke 40. Mass 0.4. Theta 85 tolak 25. Kita kena cari perubahan suhu kan. 85 tolak 25 berapa? 60. So baru kita kira yang ni semua ni. 400 darab 30 bagi 0.4 bahagi 60. Kita akan dapat 500 joule kilogram negatif 1 degree Celsius negatif 1. So ingat yang ni bukan cara biasa kita kira lah. So kita kena cari perubahan suhu. Dia tak boleh ambil 25 dengan 10 saja. Contohnya kita masuk theta ni 25. Lepas tu kita ambil masa dia 10. Tak boleh sebab 25 ni berubah daripada 5. Nampak tak? So dia tak boleh lah kita ambil 25 tolak kosong. So kalau nak ambil 25 tolak 5 pun boleh. Tapi 10 tolak kosong lah bawah dia. Pastikan kita buat 25 tolak 5 untuk delta theta. Bukan 25 tolak kosong. Tu je. Tapi saya pilih yang besar sikit lah. 85 tolak 25 senang nampak sikit. Sebab dia bagi graf banyak. Yang banyak tempat dia bagi. Kita guna paling banyak sekali dengan yang ke bawah dia. Nak guna 85 dengan 5 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, faham? Nak guna pilih dua temperature tu je dia punya apa soalan dia. Pilih dua temperature, cari masa, beza masa tu je. Cikgu, kalau 85 dengan 5 tu masa dia ambil 40. Betul lah 40. Masa dia 40 terus. Betul lah kosong. 40 tolak kosong. 40 tolak kosong 40 lah. Okey, sama je jawapan dia nanti. Sebab graf ni garis dia lurus. Tu je. Okay, diagram 23.1 shows a peeled egg is placed on top of conical flask that contains burning candle. Diagram 23.1 shows
Ni 23.2 lah pula kan. Shows the pale 8 moving into conical flash once the flame of candle extinguished. Which law explain this situation? So kita nak compare, sebab ni close kan, close container. So maksudnya pressure dengan temperature, T2 dengan T2. Dia bukan volume. Sebab apa saya bukan volume? Sebab fixed Sama. container. Fixed container. Fixed container. Container ni tak boleh nak dikompreskan. Maka fixed volume. Bila fixed volume, pressure law ataupun Gauss Z law lah. So kat sini temperature higher, maka pressure higher kan. Kat sini pula temperature lower, yang ni pressure lower, maka atmospheric pressure tolak telur ni masuk. So jawapan dia pressure law lah. Okey, boleh? Boleh ha. So kalau form 4 nama dia sepatutnya Gauss Z law lah. Yang ni sebab saya ambil soalan trial, masih lagi guna syllabus lama. Okey, diagram 16 shown an airtight piston that contain gas in a cylinder with uniform cross-sectional area. So cylinder ni boleh naik turun, so kita boleh ubah volume. Okey. So when the piston is at position K, the gas pressure, so maksudnya kita compare pressure dengan volume lah. Dia tak cakap pasal temperature kat sini. What is the gas pressure when piston is pushed to position L? Assume temperature is constant. So this is Boyle's law. So P1 kita P, sebab dia kata gas pressure P. Position K maksudnya volume kita 10 campur 5, 15. Kita tak payah nak darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Kita just assume length tu proportional to volume. Semakin tinggi length, semakin tinggi volume juga. So kita just ambil length saja. So P2, V2 kita sekarang dah jadi 5. So kalau kita cari P2 kita, P15 bahagi 5. So kita akan dapat 3P. Okay, boleh. Pressure dia jadi 3 kali higher. Tu maksud dia. Boleh? Faham? Boleh. Ha. So macam tu saja. Dah logik lah 3 kali higher kan. Sebab daripada 15 turun 5 si V3 kan. So 3 kali higher. 500 gram of liquid at 90 degree mixed with another liquid of same type of mass 40 degree Celsius. Final temperature 60. What is the value of value of M kan? So again Q absorb sama dengan Q release. Kali ni dua-dua liquid, maka MC theta lah. MC delta theta sama dengan MC delta theta. Lepas tu dia kata same type. Same type maksudnya C dia sama, so kita boleh cancel M theta, M theta. So kita nak cari mass M, so kita buat M besar lah untuk tak confusekan dia. M besar. Okey, so kita buat dekat atas ni lah. M besar sama dengan M delta theta bahagi delta theta. So M kita yang ni adalah 500 pun tak apa, 500 terus. Sebab dia tak ada C dia cancel, so kita tak payah nak tukar jadi SI pun tak apa. So delta theta kita daripada 90 turun 60 untuk yang liquid yang pertama. Liquid yang kedua daripada 40 naik 60. So 60 tolak 40. So dapat berapa ni? $750. 750 gram. 750 gram. Kalau hampa dah terbuat tukar jadi SI, dia akan dapat 0.75 lah. Tapi itu dalam kilo. Tak apalah, tak ada tukar pun tak apa. Sebab C kita dah cancel. So bila kita cancel C, kita tak payah nak buat SI. Okay, diagram 20 shows the length of trapped air at temperature 27 degrees Celsius. What is the temperature if the length of trapped air is 14.5 cm? So this is volume dengan temperature lah.
Sebab length tu bermaksud volume. Kita boleh represented by volume. So this is Charles law. So sekarang ni bila yang pertama ni dekat 27 degree Celsius, so dia suruh cari temperature T2 lah maksudnya. So T2 sama dengan V2 bahagi V1 over T1. So we rearrange. V2 kita adalah 14.5, V1 kita adalah 10 cm, T27 tapi kena tambah 27 3. So kita kira kita akan dapat 4 435 Kelvin. Nak tukar degree Celsius, tolak 273 balik lah. Kenapa? Kita akan dapat 200. 200 apa? 435 tolak 273 162 degree Celsius C. Okay, boleh? Boleh ha. So tak susah ni, tak susah. Cuma apa kena fikir dia ni apa law apa. Dia Charles law sebab length tu kita boleh assume sebagai volume lah. Length tu sebagai volume. Okay, diagram 21 shows a diver releasing air bubbles. As he dives, the size of the air bubbles increases as it reaches the surface. Which law explain the situation? Size dekat sini maksudnya volume. So volume increase adakah disebabkan temperature increase? Bila kita naik ke atas, adakah disebabkan temperature? Pressure. Disebabkan pressure. Yeah. Causes by pressure lower lah. Pressure lower. So this is boys law. Yeah. Pressure is inversely proportional to volume. So this is not Charles law lah. Sebab tu saya tanya tadi, adakah disebabkan temperature increase? Salah lah. Dia bukan tak ada kaitan lah. Suhu laut sama saja. Cuma semakin bawah semakin sejuk lah. Cuma tak ada kaitan lah dekat sini. Sebab dia kita tengok cetek je pun air ni. Kalau kita pergi air yang lagi dalam, ya temperature mainkan peranan lah. Okay, diagram 14.1 shows 80 cm of air column trapped in capillary tube by 4 cm mercury. So dia bagi atmospheric pressure 76 cm. If the glass tube is inverted, terbalikkan, in diagram 14.2, what is the length of L of the air column trapped in the capillary tube? So yang ni against P1 V1 equal to P2 V2. Sebab saya, kenapa saya fikir P1 V1 P2 V2 bukan V1 T1? Sebab apa saya fikir macam tu? Sebab dia tak ada mention temperature dan dia bagi clue atmospheric pressure. Maksudnya mesti berkaitan dengan pressure. Lepas tu saya kata dah tadi length maksudnya volume lah. So this is basically Boyle's law. So this is number 1. So kita yang ni kita buat number 2. So dia kata nak cari length kan, maksudnya V2 lah, nak cari V2. So V2 equal to P1 V1 bahagi P2. So P1, so macam mana nak kira P1? So kita ada atmospheric pressure terbuka ke atas, atmospheric pressure masuk lah. So ada 76 cm masuk, tambah 4 jadi 80. Okay, faham kenapa tambah 4? Sebab 76 cm masuk. Lepas tu ni dalam mercury juga kan, yang ni pun mercury. So kita boleh tambah 76 campur dengan 4. Sebab mercury ni pun ada pressure dia sendiri, pressure yang dikenakan. So 76 daripada atmosfera, 4 daripada mercury. So tambah jadi 80 lah pressure dia. So volume adalah 18. Pressure yang kedua pula macam mana? So kita yang terbuka ke atas, ke bawah. So 76 masuk, tapi 4 tolak ke bawah. Kan 4 ditolak ke bawah. Maka sebenarnya berapa pressure yang masuk? Net dia. Kalau 76 naik ke atas, 4 tolak ke bawah, maka tinggal
72. 72 naik ke atas. So pressure dia 72 lah. Itu maksud dia. So 80 darab 18 bahagi 72 akan dapat 20. 20 cm. So faham tak ni maksud dia ni? Tempat mana buka, kita draw arrow. Kalau dia buka ke atas, dia masuk ke bawah lah kan. Kalau buka ke bawah, dia masuk ke atas. Tapi Mercury sentiasa ke bawah sebab graviti. Mercury disebabkan graviti. So dia sentiasa ke bawah. Dua-dua kes ni ke bawah. So kalau bawah dengan bawah, maksudnya kena tambah. Kalau satu bawah, satu atas, kena tolak. Okey. Tu je. So jawapan dia 20 lah tadi. Diagram 11 shows an aluminium bar 150 degree Celsius, water 27 degree. What is the temperature of water and aluminium when achieve thermal equilibrium? So MC theta lah. Q aluminium sama dengan Q water. So M aluminium, C aluminium, delta theta sama dengan M water, C water, delta theta. So dia nak cari final temperature kan. So kita masukkan mass aluminium. Ada tak mass aluminium? Ada. Ni kat bawah ni. Tak nampak pula. 1.0. C aluminium 900. So temperature dia aluminium panas kan. Aluminium panas dia start daripada 150 akan jadi T. T ni yang kita nak cari sekali. T ni final dia. Mass water 2 kg. Sea water 4200. So water sejuk kan. So dia start daripada T lah. Tolak 27. Okay. So yang ni kalau kita masuk saja dalam kalkulator pun boleh dah. 900 150 tolak T tu saya buat X lah dalam kalkulator. 2.0 4200. Lepas tu X tolak 27. So saya buat shift cut akan dapat T ni 38.9 degree Celsius. This is 39. Okay, reti tak nak buat dalam kalkulator ni? Saya malas lah nak expand. Boleh tak? Masuk. Reti tak nak solve equation dalam kalkulator? Tak reti. Okay, macam ni. So tekan dulu 1.0 darab 900. Lepas tu yang ni buat kurungan lah 150 tolak X, alpha X. Tahu tak alpha X tu? So tutup kurungan. Lepas tu sama dengan tahu alpha soft tu, alpha cut kan. Lepas tu salin ni pula 2.0 darab 4200 darab dalam kurungan X tolak 27. Okey dah, salin dah sampai X tolak 27. Dah, lepas tu tekan shift cut. Shift cut, lepas tu shift cut lagi. Dapat 38.9. Dapat. Itu sajalah untuk kertas satu. Kita tak payah nak buat detail sangat. Pengiraan dia kita nak cepat. Terus je 39. Okey, boleh? Try lah nanti buat soalan yang lain guna teknik tu lah, kalkulator tu. Okay, diagram 7 shows a mercury column in a glass tube. Air is trapped in the upper part of the tube. The height of mercury column 30 cm. What is the air pressure in the tube in cm mercury? So ingat kita punya atmospheric pressure dia tak bagi dalam soalan ni kan, tetapi kita assume 76 lah. So mercury turun ke bawah kan. So berapa pressure dia? 76 tolak 30, 46. Jadilah. Yang manakah antara berikut menunjukkan tekanan atmosfera adalah sama dengan tekanan udara? So jawapan dia C. Sebab apa? Mercury sentiasa ke bawah, manakala atmospheric pressure ke kiri atau ke kanan kan. So dia tak boleh tambah tolak. Maksudnya sama dengan atmospheric pressure lah. Tu je.
Mercury tak ada kaitan lah dekat sini. Yang lain maksudnya tak sama. Yang ni kena tambah. Tambah. Yang ni kena tolak. So this not equal. Yang ni lagi lah. Yang ni PATM. Lepas tu kita kena tambah pressure untuk liquid banyak ni. Ini kita buat minggu lepas dah kan. So yang ni pun tak sama. So jawapan dia C. Okay, diagram shows a gas trap inside a glass tube at temperature 27 degrees Celsius. What is temperature if the length of gas trap increases to 12 cm? So this is Charles' law. P1 T1 sama dengan V2 T2, sebab dia tak cakap pasal pressure, dia cakap pasal temperature, dan length tu kita boleh wakilkan sebagai volume. So dia nak cari temperature, final temperature lah, T2. So T2 equal to V2 bahagi V1 over T1. So V2 kita dah jadi 12, V1 kita 10, T1 kita 27 plus 273. So jawab soalan ni dalam kalkulator kita akan dapat 360 Kelvin. Tukar degree Celsius kita akan dapat 87. Dapat tak? Dapat. Dapat ha? Okay, Dapat. nak reload ni. Mana tadi? Yang ni. So dapatlah 87. Nasib baiklah dia tak ada bagi jawapan dalam Kelvin kali dah. Hampa dah terbulat dah. So kita tengok soalan yang seterusnya. Figure A shows a glass tube closed at 1 and with 15 cm mercury in an inverted position. The length of air column is 30 cm. Okay, figure B shows the tube at horizontal position with the length of air column is L. So what is the length of L? So ni adalah pressure lah, sebab ada atmospheric pressure. P1 V1 equal to P2 V2. Okay, so yang ni PATM naik, mercury turun, maka tolak 75, tolak 15, 60 kan. 60. So kita kena susun ni dulu. Kita nak V2 sama dengan P1 V1 bahagi P2. So P1 kita 60 tadi, V1 kita 30, P2 kat sini saya cakap lah tadi, kalau dia melintang macam ni dia sama dengan atmospheric pressure 75, sebab kita tak boleh tambah tolak. Mercury ke bawah, atmospheric pressure ke kanan, so tak boleh tambah tolak, maksudnya dia sama dengan atmospheric pressure lah. So 75. So kalau kita kira 60 darab 30 bagi 75, kita akan dapat 24 cm. Okey, boleh? Boleh ha. Yang ni bukan soalan objektif lah, ni soalan kira-kira saja. Okay, next. Diagram shows 10 cm of air column trapped in a glass tube by 5 cm mercury. So ada atmospheric pressure ke atas, kalau ke bawah, mercury pun ke bawah, maka tambah 75 tambah 5 akan dapat 80 lah. So later mercury is added into the glass tube until the length of air trap is 8 cm. Maksudnya tambah lagi mercury ni. What is the new length of mercury column? So macam mana? Yang ni P1 V1 sama dengan P2 V2. Dia suruh cari P2. P1 V1 bahagi V2. P1 kita tadi 80, V1 kita 10, V2 kita dah jadi 8. So berapa ni? 80 darab 10 bahagi 8, 100 cm mercury. Tapi 100 cm mercury ni dah campur atmospheric pressure. So kita tolak, dia nak length mercury saja. So tolak 75, 25 cm. The new length of mercury kita adalah 25 cm. Okay, soalan last. Figure A shows two containers W and X which are separated with a pipe. At the beginning, container W volume 150 contain gas at pressure 200 kilopascal.
The container X of volume 50 contains vacuum. Okay. What is the pressure in both containers W and X attain equilibrium? So, kalau vacuum, P dia 0 lah. Itu maksudnya. Kalau vacuum, P dia 0. So, mula-mula dekat sini. Okay, sebelum tu saya nak tanya dululah dia punya law. Law apa? Boy. Boy's law. Sebab dia tak cakap pasal temperature. Doesn't mention any temperature. So, dia P1, V1, P2, V2. Dia suruh cari pressure P2 lah. P2 berapa? P1, V1 bahagi P2. P1 kita 200 kilopascal. 200 kilopascal. V1 kita yang ni saja 150. V2 kita sekarang ni 150 dengan 50. So jadi 200. So 200 cancel, nampak tak? So tinggal 150 kilopascal. Okay, boleh? Boleh? Clear? Boleh ha? Okay, itu saja untuk fizik form 4 ni, topik haba. So kalau ada soalan boleh tanyalah dalam Telegram lah. Okay. So asalnya sampai takat tu dulu. Saya